Assalamualaikum. Berjumpa lagi dalam channel Nizam Zazeki. Untuk video kali ini ialah dari koleksi Alam Misterius yang ke-16. Kisah bagaimana saudara Zali alami pengalaman saka datuknya. Bagaimana saka datuknya itu telah menghantui kehidupan Zali. Nak tahu kesudahannya? Tonton videonya sehingga habis. Jom. Aku anak tunggal. Ayah aku meninggal masa umur aku 5 tahun. Orang kampung kata penyakit misteri. Ayah aku ni ada 8 orang adik-beradik, tapi semuanya meninggal sebelum usia mencapai 20 tahun. Cuma ayah aku ni je yang umur panjang sikit. Sempat berkahwin dengan ibu aku sehinggalah punyai anak. Masa umur aku 5 tahun, tiba-tiba ayah aku jatuh pingsan dan koma hampir seminggu. Umur ayah aku masa tu baru nak masuk 30 tahun. Sebelum tu, ayah aku sihat walafiat je. Langsung tak ada tanda-tanda sebarang penyakit. Ayah aku ni buat kerja-kerja kampung, antaranya bertukang rumah. Dan ayah aku juga ada ternak ayam kampung dan lebih 15 ekor lembu. Dalam sihat-sihat tu, tiba-tiba ayah aku timpa musibah. Lebih kurang seminggu koma, akhirnya ayah aku hembuskan nafasnya yang terakhir. Dengan kematian ayah, maka habislah semua anak-anak atuk aku. Hanya aku waris keturunan yang ditinggalkan. Semenjak tu, aku dengan mak aku tinggallah 2 beranak di rumah peninggalan arwah ayah aku. Rumah kami dengan rumah atuk jaraknya lebih kurang 200 meter. Selepas kematian ayah, aku kerap datang ke rumah atuk sebab rumah atuk lah yang paling dekat. Rumah-rumah jiran yang lain semuanya jauh-jauh. Yang paling hampir pun lebih kurang setengah kilometer dari rumah kami. Apa yang nak aku kongsikan ialah kisah atuk aku. Atuk aku ni antara orang yang paling awal buka kampung kami tu. Masa tu umur atuk awal 20-an. Atuk aku dengan 6 lagi rakannya teroka kampung tu dengan tulang 4 kerat. Bayangkan, atuk aku teroka tanah hampir 15 ekar tanpa bantuan jentera berat macam sekarang ni. Kampung tu masa tu memang hutan tebal. Banyak pokok balak yang besar. Ada yang sebesar 5 pemeluk. Dengan tenaga yang ada, atuk mampu tumbangkan pokok-pokok tu dan bina penempatan. 5 lagi kawan atuk tu pun buat perkara yang sama. Masing-masing teroka tanah lebih kurang 5 hingga 10 ekar. Cuma atuk aku yang teroka paling luas antara mereka. Hampir 15 ekar luasnya. Memang susah nak percaya, tapi itulah yang berlaku. Masa aku kecil-kecil dulu, ada juga aku dengar orang-orang kampung bercerita yang peneroka-peneroka asal ada gunakan saka atau belaan ni. Tapi aku buat tak peduli je. Masa tu aku budak-budak lagi, tak tahu pun makna saka tu apa. Masa kecil-kecil tu, aku kerap datang ke rumah atuk. Jadi aku sering keliru sebab kadang-kadang aku jumpa 2 orang atuk. Contohnya, aku nampak atuk masuk ke biliknya dan tak sampai 5 minit, tiba-tiba atuk balik dari kebun. Banyak kali juga perkara ini berlaku. Tapi aku tak rasa takut pun pada masa tu sebab aku masih budak-budak. Atuk aku ni kira agak kaya lah juga. Selepas ayahku meninggal, atuk aku yang sara kehidupan aku dan mak aku. Mak aku suri rumah sepenuh masa. Segala kelengkapan makan, minum dan pakai, atuk yang sediakan. Mana atuk dapat duit? Atuk ada hampir 10 ekar kebun getah dan ada 5 ekar dusun durian. Atuk usahakan semuanya sendiri. Atuk tak upah pun pekerja. Kuat betul atuk aku. Sedangkan masa tu, umur atuk aku tu dah hampir 70 tahun. Mana atuk aku dapat tenaga sekuat tu? Lagi satu, atuk aku ni seorang yang kuat bersedekah. Dia sentiasa menolong orang-orang kampung yang dalam kesusahan. Walaupun macam tu, aku tak pernah tengok atuk aku tu sembahyang. Tak kiralah solat 5 waktu ataupun solat Jumaat. Aku tak berani nak tanya. Di rumah atuk aku tu ada satu bilik khas. Atuk larang aku masuk ke bilik tu. Masa tu aku masih budak-budak lagi. Makin dilarang, makin membuat perasaan ingin tahu. Rumah atuk aku tu rumah kayu. Jadi aku boleh mengintai dari lubang yang terdapat di bilik tu. Boleh nampak dengan jelas ada satu ruangan seperti tempat pemujaan.
Aku pernah ternampak atuk aku tu membaca mentera dan mengasak kemenyan di bilik tu. Masa tu aku mengintai setelah aku terdengar bunyi pelik seperti bunyi harimau mengaum di bilik tu. Selain tu, ada masa-masa tertentu atuk aku seperti dirasuk. Bila dirasuk, suara atuk aku tu bertukar jadi garau. Matanya merah menyala. Masa tu aku akan jauhkan diri dari atuk. Paling seram, ada malam-malam tertentu atuk aku pesan jangan keluar dari rumah kalau terdengar bunyi-bunyi yang pelik. Jika atuk aku pesan, maka aku memang tak akan keluar rumah. Buka tingkap pun tak berani. Selalunya aku akan terdengar suara harimau mengaum. Orang-orang kampung kata itu harimau jadian. Harimau jadian ni perlu diberi makan dan tugasnya menjaga keselamatan keluarga pemiliknya. Pernah sekali tu, masa tu atuk aku keluar 3 hari berjumpa seorang tok guru di selatan tanah air. Pada ketiadaan atuk aku tu, ada 2 orang pencuri telah pecah masuk ke rumah atuk aku. Semasa atuk aku balik, kedua-dua pencuri tu dah perangkap dari rumah. Mereka tak jumpa jalan keluar dan meracau-racau. Katanya, mereka nampak hantu di situ. Dah macam orang hilang ingatan. Atuk lepaskan kedua-dua pencuri tu, tapi keadaan mereka macam dah tak siuman. Aku tak pasti apa yang mereka nampak sepanjang mereka terperangkap di rumah atuk. Yang aku yakin, saka atuk yang mengganggu mereka berdua. Pada umur aku 18 tahun, atuk ada luahkan hasratnya untuk turunkan sakanya kepada aku. Sebab hanya aku je waris yang tinggal. Aku jadi serba salah. Jasa atuk terlalu besar. Semua keperluan dan kehendak aku, atuk tunaikan. Tapi permintaan atuk aku tu buat aku takut. Apa yang aku tahu, pemilik saka perlu lepaskan saka mereka sebelum mereka meninggal dunia. Kalau tak, saka tu tak mau keluar di badan pemiliknya, walaupun pemiliknya dah meninggal dunia. Pada umur aku 20 tahun, sekali lagi atuk luahkan hasrat tersebut. Masa tu, umur atuk aku lebih kurang 85 tahun dan nampak uzur. Tapi ada masa-masa tertentu, atuk aku nampak sangat bertenaga. Dengan berat hati aku beritahu atuk, aku tak mahu terima sakanya tu. Atuk nampak kecewa. Selepas kejadian tu, hampir sebulan atuk tak tegur aku. Kalau tegur pun, acuh tak acuh je. Aku jadi serba salah. Tapi hati aku berat nak terima saka tu. Banyak yang buruk dari baiknya. Tak sanggup aku nak kecewakan atuk. Tapi pada masa yang sama, aku tak nak terperangkap dengan permainan jin dan syaitan. Tak lama selepas tu, atuk aku nazak. Terlantar. Dah tak mampu nak bangun. Walaupun nazak, ada masa-masa tertentu atuk aku menjerit-jerit kata, "Aku lapar. Aku nak makan." Masa tu, 3 pinggan nasi pun atuk aku mampu habiskan. Orang-orang kampung kata, yang makan tu bukan atuk, tapi saka dia. Masa akhir hayatnya, atuk aku kerap mengerang kesakitan dan sesekali mengaum seperti harimau. Jari-jari tangannya mencakar-cakar lantai, seolah-olah lagak seekor harimau. Mata atuk aku terbeliak sampai bersuara garau, meracau-racau, cakap sesuatu yang sukar difahami. Tubuh atuk aku pun dah birat kehitaman serta berbau busuk. Orang-orang kampung mula berbisik sesama mereka. Aku terdengar orang-orang kampung kata, itu angkara saka atuk aku, dan atuk aku patut terima balasan angkara menjadi hamba kepada jin. Aku terdiam. Aku rasa marah dan kecewa, tapi aku hanya mampu menahan sabar. Petang tu, datang seorang lelaki tua. Katanya seperguruan dengan atuk aku. Dia suruh buka bumbung rumah atuk aku tu. Katanya untuk mudahkan saka atuk aku keluar dari jasadnya. Katanya lagi, sebenarnya atuk aku dah meninggal 2 hari yang lalu. Yang ada dalam jasad atuk aku tu adalah saka yang enggan tinggalkan tubuh atuk aku, sebab belum ada tuan yang baru. Rupa-rupanya betul lah apa yang orang cakap. Patutlah atuk aku tu berbau seperti bangkai. Tak lama selepas atap rumah dibuka,
atuk aku pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yang paling mengerikan, mata atuk aku terbeliak dan lidahnya terjeli keluar. Nampak seolah-olah atuk aku mati dalam keadaan yang sangat menyakitkan. Selepas kematian atuk aku tu, orang-orang kampung sering ternampak kelibat atuk aku merayau-rayau di kampung, tak kira siang atau malam. Aku dan mak aku juga beberapa kali nampak kelibat atuk datang ke rumah kami. Hampir 3 bulan, barulah kelibat atuk aku tak muncul mengganggu penduduk kampung. Tapi sehingga hari ini aku masih terlihat kelibat atuk aku tu. Kadang-kadang, atuk aku datang dalam mimpi dengan muka seolah-olah sedang marah. Banyak juga gangguan yang aku terima dan aku masih dalam rawatan untuk mengelakkan daripada saka tu masuk ke dalam badan aku. Doakan aku dilindungi dari saka yang boleh merosakkan hidup aku ni.